Ada seorang kawan saya habis-habis sembahyang Jumaat, dia jumpa kat bawah. Masjid tu tinggi, turun berapa lapis anak tangga tu, dia tunggu kat bawah. Saya tak tanya dia, dia yang sembang tentang diri dia. Assalamualaikum Ustaz. Ni kat tempat saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tahu tak? Saya kahwin 4. Dia cerita. Tak ada terlintas kot lah minggu lepas ada sembang macam tu. Tak ada. Mungkin dia tergerak kot nak cerita tentang dia. Tak habang tak apa. Tapi dia habang. Saya kahwin 4 Ustaz. Tapi Ustaz, saya menyesal Ustaz. Menyesal pula. Yang pergi kahwin 4 pasal apa? Nak menyesal. Kan? Menyesal pasal apa? 2, 3, 4. Tak boleh beranak Ustaz. Tak boleh beranak. Lah ni yang pertama ada berapa? Yang pertama ada 12. Jadi dia mungkin planning kot. Kan? Jadi kalau 12, takkan yang kedua tak boleh 12. Dia duk faham macam tu. Kahwin kedua, tak dapat. Kan? Selang berapa tahun, pasang yang ketiga. Tak lekat juga. Tak lekat juga yang keempat pun. Lah Ustaz, saya 4 isteri Ustaz, 12 anak. Kan? Silap saya juga. Tak sat dia menyesal. Dia kata pula, silap saya juga. Heran ayat dia. Jadi saya tanya lah. Saya tanya dia. Menyesal pasal apa? Kan? Silap pasal apa? Dia kata silap Ustaz. Sebab apa? Sebab saya kahwin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua menopause. Nampak? Jadi betul-betul saya ni kira buang masa hari tu. Betul kalau saya balik boleh makan nasi kat rumah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut tentang poligami ni, kan, memang ada yang tak suka. Terutama kaum wanita. Tak suka. Dah Ustaz, saya suka. Terima kasih Kak. Kak bagus. Kan? Makcik mau? Makcik mau tak apalah. Kan? Bolehlah nanti insya-Allah saya doa supaya makcik dapat madu. Begitu. Tapi banyaknya, ramainya yang tak setuju. Kan? Ustaz cerita malam ni, sehari saya tengok Ustaz turun kat tangga mana. Kan? Tengoklah. Ustaz pakai kasut apa? Tak jumpa lagi. Tengoklah. Aku tak berani pukul dia. Aku curi kasut dia. Ada yang tak setuju. Orang lelaki ada yang tak setuju. Kan? Tapi dulu masa saya mengaji, pensyarah saya kata pada dia, dia kata kalau lelaki tak suka poligami, dia bukan lelaki. Puih, cabar tu. Dia bagi satu cabaran tu. Kan? Kalau kata lelaki dia mesti mau lebih pada satu. Itu pandangan dia. Kan? Itu peribadi dia. Tak merujuk pun dalam apa-apa bentuk nas. Kan? Atas orang, kan? Ada yang mau, ada yang tak mau. Tak mau, ada sebab dia. Kan? Ada sebab dia. Bukan kata dia tak mampu, dia sihat, dia mampu, duit banyak. Tapi dia lebih seronok dengan seorang isteri. Begitu. Setengah orang kata dia ni setia. Lepas tu yang tambah satu lagi, dia jahat. Dia tak sayang bini dia. Itulah mereka duk sembang di luar sana. Kan? Popek kan. Ni ustaz tak guna. Dengar ustaz tambah satu lagi. Aku tak mengaji dah dengan dia. Tak guna punya orang. Bila nak minta maaf. Begitu. Baik tuan-tuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna Allah yaqdi bil qada. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Riwayat daripada Sayyidina Ali ini adalah sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan sesuatu ketentuan. Siapa yang reda, Allah reda.
Siapa yang marah, Allah marah. Maka baginya kemurkaan Allah. Antara ketentuan, ni dia. Jadi baru kita baca ayat Quran tu. Bagi orang yang mampu, yakin, berlaku adil. Nak halang pasal apa? Nak marah pasal apa? Marah berani, Allah marah balik. Kan? Sokong Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada yang terima kepada qada dan qadar Allah Ta'ala ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada beberapa hadis Nabi yang lain, banyak lagi lah, yang menyuruhkan perbanyakkan nikah dan perbanyakkan anak. Kalau alasan dia nak anak banyak, seorang pun dah cukup dah. Anak tambah seorang lagi pasal apa? Kan? Dia kahwin yang pertama, Allah rezekikan anak dia 16. Anak 16. Kan? Abang-abang kat orang, pasang berapa? 3 ke 4? Seorang Allah Ta'ala bagi sampai 16. Nak apa lagi? Tapi kalau dia sihat sungguh, kalau dia mampu, kan, isteri dia pun tenang, kan, isteri dia pun sokong, tak apa abang. Abang pasang yang kedua, kokok dapat 16 juga. Oh, dahsyat. Seorang kawan saya duduk kat Negeri Sembilan. Dia kata, adik-beradik saya, dia katalah, sembangan saya, adik-beradik saya ada 43. Kan? Ayah saya kahwin 4. Buat kira, seorang dapat berapa? Hampir tanya dia, anak dia mesti banyak. Pasal aku dengar dia tambah jadi 4. Berani pergi tanya. Ni nak tanya sikit. Kahwin 4 kan? Nak berapa puluh? Anak berapa puluh? Anak 3. Jangan kata bila kahwin banyak, anak ramai. Rezeki Allah Ta'ala bagi tu. 43 anak, 4 isteri. Begitu. Baik tuan-tuan, apa pun kita redalah dengan ketentuan Allah Ta'ala, walaupun berapa kali kita melangsungkan perkahwinan, anak kita tak ramai. Sabar. Ada seorang kawan saya, habis-habis sembahyang Jumaat, dia jumpa kat bawah. Masjid tu tinggi, turun berapa lapis anak tangga tu, dia tunggu kat bawah. Saya tak tanya dia, dia yang sembang tentang diri dia. Assalamualaikum Ustaz. Ni kat tempat saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tahu tak? Saya kahwin 4. Dia cerita. Tak ada terlintas kot lah minggu lepas ada sembang macam tu. Tak ada. Mungkin dia tergerak kot nak cerita tentang dia. Tak habang tak apa. Tapi dia habang. Saya kahwin 4 Ustaz. Tapi Ustaz, saya menyesal Ustaz. Menyesal pula. Yang pergi kahwin 4 pasal apa? Dia menyesal. Kan? Menyesal pasal apa? 2, 3, 4. Tak boleh beranak Ustaz. Tak boleh beranak. Law ni yang pertama ada berapa? Yang pertama ada 12. Jadi dia mungkin planning kot. Kan? Jadi kalau 12, takkan yang kedua tak boleh 12. Dia duk faham macam tu. Kahwin yang kedua, tak dapat. Kan? Selang berapa tahun, pasang yang ketiga. Tak lekat juga. Tak lekat juga yang keempat pun. Lah Ustaz, saya 4 isteri Ustaz, 12 anak. Kan? Silap saya juga. Tak sat dia menyesal. Dia kata pula, silap saya juga. Heran ayat dia. Jadi saya tanya lah. Saya tanya dia. Menyesal pasal apa? Silap pasal apa? Dia kata silap Ustaz. Sebab apa? Sebab saya kahwin. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua menopause. Nampak? Jadi betul-betul saya ni kira buang masa hari tu. Betul kalau saya balik boleh makan nasi kat rumah. Tapi dia bukan orang tak betul. Orang tak betul. Dia pernah jawat jawatan ketua PIBG sekolah. Tak betul orang tak bagi. Dia kata pergi duk ambil yang menopause Ustaz. Betul tak lekat. Tak apa.
Ada sikit lah model kita dapat kan. Abang-abang kita nak cerita tempat lain. Cerita pasal apa macam tu. Maka apabila seseorang perempuan itu marah pada apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Allah tahu tentang hamba dia. Allah tahu lelaki ini mampu. Cerita dekat isteri dia tak boleh terima. Abang pandai kata mampu, abang nak kahwin satu lagi. Dah kau tu mampu sungguh. Kan nak mohon. Memang Allah Ta'ala tahu suami perempuan ni mampu, sehat, zahir, batin, duit jenuh. Kan? Dan nafsu dia tak cukup dengan satu isteri. Siapa tahu? Allah lebih tahu. Tiba-tiba si isteri nak halang apa yang Allah Ta'ala redha. Tunggu akhirat besok. Kalau tak taubat. Ni. Nak marah kat saya tak boleh sebab saya baca ni karangan Syekh Muhammad Nawawi. Pergi cari dia. Saya tolong baca je. Dan juga diredai oleh Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan urusan nikah itu. Bila kontu mampu, silakan. Halang, erti dia halang Allah dan Rasul. Oh, berat. Maka ia sudah terkeluar daripada hukum mentaati perintah keduanya. Artinya, si isteri itu, perempuan itu dahaka kepada Allah dan Rasul. Maka perempuan seumpama itu termasuk di dalam kumpulan setan. Wih, kasau. Syekh Nawawi ni. Perempuan tu setan, iblis yang dilaknati oleh Allah Ta'ala. Wih, Ustaz. Seram, Ustaz. Tak apa. Lagi habis Syah nak suruh dia kahwin. Kalau nak perhati macam tu untung. Tapi tengoklah mampu dah. Makan pun duk keh pagi, makan pagi. Cerita berkaitan dengan poligami ni banyak. Saya tak dapat daripada mana-mana buku. Dapat daripada situ. Daripada main duk jumpa. Sembang yang tu. Ada yang main ke rumah. Cerita masalah dia. Gitu. Tak apa, ini pedoman untuk kita yang nak melayari bahtera perkahwinan ini. Memadai seorang, silakan.